Guys, ini dia baju desain Akagami no Shanks yang sebelum ini kita tahu dia telah memberi satu kabusari saja guys, runtuh Empire Eustace Captain Kidd. So pada korang yang meminati karakter ini, jangan ketinggalan untuk dapatkan baju ini menjadi salah satu koleksi di dalam wardrobe anda. Harga dia cukup-cukup murah guys, bawah RM15 saja. Kalau korang dapatkan sekarang, aku tak tahu, mungkin korang boleh dapat lagi vouchernya, mungkin korang boleh dapat lagi free shippingnya. So segera dapatkan. Dalam chapter 1128, kita dapat melihat ketika Luffy dan yang lain-lain dalam keadaan terpinga-pinga di mana mereka terserempak dengan seorang tua yang sedang menaiki seekor belalang, sama seperti Duval yang menaiki motor baru seperti menaiki motor. Mereka mengetahui bahawa mereka sekarang berada di Land of Gods yang diperintah oleh The Sun God, dan pakcik rider belalang itu juga melarang mereka dari pergi ke satu tempat kerana ia digelar sebagai Sun God Temple dan dikawal oleh Guardian yang kuat-kuat. Hal itu membuatkan Luffy rasa tertarik dan terus menuju ke arah itu, dan akhirnya menjumpai sebuah bilik gergasi, dan di sana juga mereka terjumpa dengan Tani Chopper. Di sana mereka telah bertempur dengan Guardian yang merupakan ular gergasi dan gagak gergasi. Kemudian mereka berjaya menawan Iskat dan menggunakan Iskat sebagai kenderaan untuk melarikan diri sambil dikejar oleh Sun God palsu itu dalam keadaan yang sangat marah kerana geng Luffy di situ telah mengakibatkan kebakaran pada tempel palsunya itu. So nak tahu what happened in this chapter, sila tengok video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe, tanda sokongan korang untuk chapter ini. Dan jom, let's proceed with the content. Ikuzu Yarodomo. Amaya, kini bersinar, selidau habis tak pernah pudar. Setiap episod penuh makna, pengajaran hebat buat semua. Jenis komando, sang legenda, bawa cerita penuh warna. Dari Luffy hingga Zoro, setiap kisah penuh inspirasi. Membuka tirai chapter ini, kita dibawa ke dalam sangkar besar milik Sun God yang sedang mengejar Mugiwara Ichimi yang sedang menunggang Iskat. Di sana kita dapat melihat manusia-manusia di sana memohon The Sun God agar bertenang dan tidak murka atas perbuatan Mugiwara Ichimi, kerana mereka dapat melihat seolah-olah langit sedang terbelah, dan mereka turut dapat melihat api berkobar dari sana dan merasakan kiamat telah tiba ke atas mereka. The Sun God kembali menegaskan bahawa dia sama sekali tidak akan memaafkan kesalahan mereka kerana telah memusnahkan kuilnya, dan sambil panel memperlihatkan yang kuilnya sedang terbakar, dia mengatakan bahawa dia tidak akan memaafkan perbuatan mereka yang telah mengalahkan Guardiannya. Di panel ini kita dapat melihat Mugiwara Ichimi yang sedang melarikan diri dari The Sun God dengan menaiki Iskat, dan dari atas kucing gergasi itu mereka telah dapat melihat seluruh kerajaan tersebut sememangnya diperbuat daripada Lego. Luffy kemudiannya menyuruh Iskat untuk melompat dengan tinggi supaya tidak merobohkan binaan yang ada di situ, kerana sudah pasti banyak masa diberikan untuk menghasilkan bandar Lego ini. Di panel ini kita dapat melihat The Sun God sedang mengejar mereka sambil dia memarahi Iskat kerana akur dengan arahan Mugiwara Ichimi itu. Usopp mengatakan yang mereka akan segera keluar dari sangkar ini dengan kepantasan Iskat ini. Setelah menghafal peta logo Kingdom itu, Nami melemparkan blueprint yang telah dia peroleh sebelum ini dan menerangkan kepada Luffy bahawa di bahagian hadapan mereka itu terdapat pintu cermin yang mana mereka boleh keluar melaluinya, dan awan-awan yang mereka lihat di atas kepala mereka juga sebenarnya hanyalah kapas yang digantung. Kemudian Zoro mengatakan walaupun kawasan ini luas, namun ia hanyalah sebuah bilik milik gergasi, dan dengan melihat peta di sini, Nami mengatakan bahawa mereka akan tiba di penghujung Lego Kingdom sekiranya mereka terus mara ke hadapan. Sambil mengeluarkan jaring besi, The Sun God cuba memperdaya mereka dengan mengatakan bahawa blueprint yang mereka lihat pun tidak dapat mengeluarkan mereka dari kawasan tersebut, dan tempat mereka berada itu sebenarnya adalah The Giant Detention Center. Dan sambil dia berjaya mencekup mereka dengan jaring tersebut, dia mengatakan bahawa tempat ini khusus dibina, bahkan dengan kekuatan giant sekalipun mereka tidak mampu untuk menumbuk keluar dinding penghalang di hadapan mereka. Dan Sun God itu tertawa setelah terjerat dengan jaring tersebut. Zoro mengarahkan Iskat untuk terus berlari sambil dia dan Sanji bersiap dan melepaskan satu serangan combo sehingga merobek jaring besi yang mencekup mereka itu. Melihatkan jaring besinya yang musnah, Sun God itu menjadi terkejut. Sungguh pun begitu, dia tetap menaruh harapan terhadap The Ear God untuk membendung mereka. Namun manusia-manusia di hadapannya mengatakan Ear God telah pun menjadi lauk
dan apa yang tinggal hanyalah tulang belulang. Mendengarkan hal itu, Sun God menjadi semakin marah, namun dia tertawa tiba-tiba dan bermadah pujangga dengan kalam seakan-akan dewa, mengatakan dunia ini seperti Marvel, kisah perdana yang raksa sedang berpentas di kebun sederhanaku, mengambil nyawa di hadapanku sewenang-wenangnya. Ini benar merindingkan bulu romaku, dan sungguh kejahatan telah muncul, maka bakal terbitlah sang perwira di dunia ciptaanku ini. Melihatkan kekecohan yang berlaku, manusia-manusia di situ mengatakan ini adalah peluang untuk melarikan diri. Kemudian The Sun God mengatakan bahawa Hajruddin mungkin mengiktiraf kalian, namun bukan buatku. Ayuh lihat apa lagi yang kamu boleh lakukan. Kemudian Usopp cuba melastik dinding itu, namun ia tidak berbekas. Kerana walaupun dia berjaya memecahkan cermin di situ, namun dinding itu terlalu keras. Kemudian sambil memetik-metik jari, Luffy mengatakan supaya biarkan dia yang membereskannya. Dan di sini kita dapat melihat Sun God menghina-hina manusia, seakan-akan dia memiliki masalah personal dengan manusia, dan dia terus mengeluarkan kata-kata bergurindamnya dan menjerit nama-nama mereka: Luffy, Nami, Zoro, Usopp, Sanji dan Chopper dengan gelaran Tasso. Dan hal itu membuatkan Nami menjadi terkejut dan tertanya-tanya bagaimana dia boleh mengenali nama-nama mereka, dan Chopper juga turut hairan apakah maksud Tasso. Kemudian Luffy bersiap dengan gear fourth-nya, dan kali ini kita dapat melihat Luffy benar dalam gearnya, dan menariknya Luffy mampu mengeluarkan sebahagian tubuhnya sahaja untuk gear fourth tanpa perlu merubah seluruh tubuhnya menjadi mod tersebut, membuktikan penguasaan Luffy terhadap gear tersebut. Melihatkan Luffy yang bersiap untuk menghancurkan dinding di sana, Nami juga merasakan supaya Sun God palsu ini perlu diberikan sedikit pengajaran berpetir sambil disokong oleh Sanji, kerana sebelum ini Sun God tersebut telah menyalin pakaian Nami tanpa keizinan Sanji. Namun sebelum itu kita dapat melihat sebuah flashback yang mendedahkan segala-galanya. Rupa-rupanya The Sun God itu sebenarnya adalah Road, yang merupakan anggota The New Giant Pirates yang dipimpin oleh Hajruddin. Ternyata Road memang sedang melakukan sindiket menculik manusia-manusia dengan bantuan Mugen untuk diletakkan di dalam kerajaan Legonya. Namun dia menjadi sangat terkejut kerana kali ini Mugen membawa pulang kapal Thousand Sunny, dan di dalamnya ada 6 kru tersebut, dan dia menyimpulkan bahawa mereka pasti tertidur setelah melalui the sleeping mist area. Dan di sini ternyata memang benar Road memang memiliki masalah dengan manusia, dan dia langsung tidak menghormati keputusan kaptennya yang ingin bernaung di bawah seorang manusia, kerana menurutnya Elbaf is the strongest warrior in the world, yang sama sekali tidak akan menurut telunjuk manusia yang lembek. Kau tak tahu, kapten kau pun kena secepuk dengan Luffy, lagi nak bising. Dan di bidang ini juga kita dapat melihat bagaimana dia menyalin pakaian mereka semua, dan kembali ke current storyline di mana kita dapat melihat tepat-tepat di atas kepala Road, segumpal awan hitam telah mula berkumpul menandakan amarah The Queen Nami mula menyemarak, dan dengan laungan Thunderbolt, Road aka Sun God palsu telah diserang dengan sebuah petir klimatek gandaan Zeus, dan segera Road menjadi arang dan mudah diserbukkan Nami. Great Sun God konon manusia bilisan katanya. Okeylah, kapten kau dapat sekepal daripada Luffy, kau dengan Nami pun keceper. Great warrior konon. Dan di panel ini sambil Chopper mengharapkan agar di sebalik dinding sana terdapatnya Elbaf, Luffy menumbuk runtuh dinding yang kononnya kukuh itu dengan mudah menggunakan tangan gear fourth-nya, Kong, Gun, dan mereka semua akhirnya bebas dari cengkaman The Sun God hangit. Dan narrator mengatakan apakah yang menanti di hadapan mereka, dan chapter pun tamat. So guys, apa menurut korang berkenaan dengan chapter kali ini? So tinggalkan pendapat korang di ruangan komen di bawah, dan sila juga tinggalkan komen korang berkenaan dengan apa yang akan berlaku di Elbaf, ataupun apakah yang Oda akan simpan kepada kita, sajikan kita di arc Elbaf ini. So guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next content, and before I end, sedikit renungan. Memang pernah terkadang apabila kita bangun dari nyenyaknya dan selesanya tidur, kita merasakan berat, malas dan tidak bermaya untuk melakukan kerja buat seharian kita. Memang perkara ini akan dialami oleh semua orang, kerana begitulah sifatnya manusia, dan ia sudah pun menjadi sebahagian dalaman diri kita. Namun persoalannya, adakah kita akan terus biarkan diri kita bermalas-malasan, bertangguh-tangguh, dan biarkan masa terus berlalu? Cabaran terbesar kita adalah untuk melakukan sesuatu dalam keadaan kita malas, namun kita tetap perlu lakukannya. Jadi apabila tibanya saat ini, ingatlah bakat tanpa usaha, latihan, kerja keras yang berterusan, akhirnya bakat itu akan diambil semula. Peluang terhidang tanpa ada tindakan, akhirnya
peluang itu tidak akan muncul semula. Sebelum sampainya waktu sedemikian, latihlah diri kita untuk sentiasa lapar, hunger for success. Challenge yourself to be consistent, kerana akhirnya diri kita sendirilah yang pertama-tama akan merasakan nikmat kerja berat sebelumnya. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kimi Overflow, kami bangga kisah hebat buat semua. Teruskan langkah, tiada henti, kami setia mengikuti.